Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam saya ucapkan kepada anda semua. Baik, jadi seperti biasa malam ni anda bersama dengan saya Dr. Azam Adam dalam sesi live perkongsian ilmu kesihatan ya. Seperti biasanya kita bersiaran di dua platform, di platform Instagram dan juga di Facebook. So saya harap anda semua yang ada di rumah malam-malam ni tengah santai, tengah relax bersama keluarga ni dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah, amin ya. Alright. So seperti biasa malam ni ada satu topik yang saya ingin sentuh berkenaan dengan satu organ yang antara organ yang paling penting dalam tubuh badan kita ni. Sebab organ ni boleh dikatakan organ yang antara yang terbesar dalam badan kita ni. Okey, dan organ yang saya nak sentuh malam ni adalah organ yang agak istimewa. Kerana ada satu keupayaan organ ni yang organ lain dalam badan kita tak ada keupayaan tersebut. Nanti saya cerita apakah dia. Sebelum saya terus ke topik, saya nak ucapkan Assalamualaikum, selamat malam kepada anda semua yang sudi hadir malam ni. InsyaAllah seperti biasanya saya mengharapkan bahawa malam ni anda dapat manfaat yang ilmu yang bermanfaat untuk anda bawa pulang atau bawa tidur bawa tidur, atau kalau yang boleh membantu anda lah untuk sihat, insya-Allah Alright, kalau anda rasa ianya akan bermanfaat, boleh kongsi dan share kepada orang yang anda rasa ada masalah penyakit yang saya nak sebut dan sentuh malam ni, iaitu hepatitis. Okey, so saya tak sempat nak sentuh satu persatu nama anda semua, tapi insya-Allah saya sangat menghargai kehadiran anda semua. Okey, so malam ni kita nak bercerita tentang topik hepatitis, iaitu satu penyakit yang sebenarnya boleh dikatakan ramai juga yang kena tapi tak sedar. Sebab penyakit ni biasanya dia silent. Dia ada istilah nama dia asymptomatic. Dia gejala dia tak muncul pada peringkat awal. So simptom atau gejalanya tak dapat kita lihat. Tetapi bila dah menjadi kronik, jangka masa panjang, long term, baru timbul gejala tersebut. Okey, so hepatitis ni adalah satu keadaan di mana organ hati mengalami keradangan, inflammation. Biasanya disebabkan oleh yang menyebabkan keradangan boleh dijadikan disebabkan oleh 3 faktor. Faktor pertama adalah faktor yang paling utama sebenarnya, disebabkan oleh jangkitan virus. Jangkitan virus ni pula, virus hepatitis ni pula ada banyak jenis, ada sampai 6 jenis. So virus hepatitis ada dalam 6 jenis sub-sub dia. Satu, so kemungkinan radang hati iaitu hepatitis disebabkan oleh jangkitan virus. Nombor 2, disebabkan oleh alcohol consumption. Maksudnya mereka yang minum alkohol dengan tidak terkawal secara jangka masa yang panjang, long term alcoholism kita panggil Number 3, ada nama dia autoimmune hepatitis. Ini agak jarang, tetapi ianya sama seperti proses penyakit autoimmune yang lain, seperti contoh eczema, seperti asma, lelah seperti psoriasis, seperti SLE. Semuanya autoimmune, di mana penyakit autoimmune ni adalah satu keadaan bila sistem imun badan kita sendiri menyerang tubuh badan kita sendiri. Dalam kes hepatitis, imun badan kita menyerang sel-sel hati kita, sel organ hati. Jadi tapi kesnya agak jarang berlaku, rare. Yang paling sering berlaku adalah viral hepatitis dan juga alcohol hepatitis. Okey, so viral hepatitis ni saya dah sebut tadi ada 6 jenis. Hepatitis yang pertama nama dia hepatitis A, disebabkan oleh jangkitan virus hepatitis A. Namanya pun virus hepatitis A. Okey, biasanya virus hepatitis A ni disebabkan oleh satu keadaan poor sanitation, iaitu atau poor hygiene. Biasanya jangkitan merebak melalui fecal oral, iaitu melalui makanan dan air yang dah tercemar dengan virus tersebut. Biasanya hepatitis A ni banyak berlaku di third world countries lah, iaitu di negara-negara yang kurang maju, yang penduduknya kurang menjaga kebersihan. So biasanya disebabkan oleh makanan
foodborne lah, hepatitis A ni. Tapi yang menariknya adalah hepatitis A ni kalau dari sudut keparahan atau keseriusan, keseriusan saya cakap, ada ke ayat keseriusan tu? Okey. Antara jangkitan hepatitis yang paling kurang, bak kata orang apa, kritikal lah, dia tak memberi kesan buruk kepada kesihatan. Sebab biasanya virus hepatitis ni kalau anda kena jangkitan, makan makanan yang kotor, ianya self-limiting disease. Maksudnya kita boleh sembuh dengan sendiri dalam waktu 1 hingga 2 minggu. Okay? So badan kita akan dapat melawan jangkitan tersebut secara alami dalam 1 hingga 2 minggu. Paling lama kalau ikut data 6 minggu. Okay? Dan akan baik dengan sendirinya. Okay? Hepatitis A. Alright. Nombor 2, okay, adalah jenis yang kedua adalah hepatitis B. Now, hepatitis B adalah jangkitan atau keradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B, sesuai dengan nama penyakit dia. Okey? Dan hepatitis B ni, okey, 30% mereka yang mengidap hepatitis B akan ada yang tidak merasa gejala, asymptomatic. Dia tak ada simptom, tak ada gejala. 30%. Sehinggalah ianya menjadi kronik. Dan cara jangkitan hepatitis B ni adalah melalui biasanya bloodborne, jangkitan daripada darah yang sudah tercemar dengan hepatitis B. Sama ada daripada inilah, biasanya kalau penagih dadah yang berkongsi jarum, number 1. Nombor 2, daripada unprotected sex, atau mereka yang ada, kita panggil sexual promiscuity. Bermaksud apa? Kalau bertukar-tukar pasangan seksual, okey? Itu juga risiko tinggi Dan apa nama tu, hepatitis B ni agak bahaya kerana ia boleh menjurus kepada satu keadaan yang nama dia liver cirrhosis. Now, liver cirrhosis ni adalah keadaan di mana hati tu dah menjadi keras seperti batu dah, kerana ada banyak scarring. So hati menjadi keras, banyak scar, sehingga berhujung-hujungnya boleh menyebabkan kanser hati. So harus jaga-jaga dengan hepatitis B ni. Cara nak elakkannya bagaimana? Simple saja. Okay? Anda kalau apa nama tu tidak ada, maksudnya tidak sedang berada dalam kehidupan yang high risk atau berisiko tinggi, seperti pengidap penagih dadah yang berkongsi jarum, atau anda seorang yang tidak berubah-ubah pasangan seksualnya, jadi tak usah risau. Okey? Sebab ianya adalah penyakit yang ditularkan melalui darah ke darah. Okey, that's number 2. Jenis ketiga adalah hepatitis C. Okey, dalam banyak-banyak hepatitis ni lah yang boleh dikatakan paling bahaya. Okey, sebab 50% penderita hepatitis C ni akan berubah menjadi kronik, dan 20% akan jadi sirosis dalam waktu yang agak cepat berbanding jenis hepatitis yang lain. Maksudnya dia jadi sirosis, hati jadi keras, jadi scarring, dan berjurus kepada kanser hati, hepatitis C ni. Dan di UK, hepatitis C ni yang paling tinggi incidence-nya. Alright. Dari sudut cara jangkitan juga sama macam hepatitis B, iaitu blood to bloodborne. Maksudnya dari darah ke darah, darah orang yang terkontaminasi kepada darah orang yang lain. Daripada apa? Daripada jarum yang tercemar untuk pengidap pengidap yang apa? Dadah kan. Kemudian boleh juga disebarkan melalui ibu ke anak. Sebab tu lahir tu, sebab tu sangat penting, sangat penting. Waktu lahir tu ada protokol khusus. Kalau ibunya positif hepatitis C atau B, waktu anak nak lahirkan tu, doktor semua dah prepare awal dah dalam OT tu. Dia nak pastikan mengurangkan, meminimalkan kontak antara bayi tersebut dengan darah ibu tu. Ada cara lah, sebenarnya boleh bayi yang ibunya hepatitis C atau B positif masih boleh diselamatkan daripada terkena hepatitis C. Okay? Alright, ada cara-caranya. Now, hepatitis C ni yang menyebabkan ianya bahaya kerana peringkat awalnya tak ada gejala, no symptoms. Orang takkan sedar ada hepatitis tipu, sedang ada virus dalam badan mereka, sehinggalah timbul gejala. Dan bila dah timbul gejala tu, biasanya
dah masuk stage yang cirrhosis dah. Maksudnya dah late stage. Hati dah mengeras dari cirrhosis sebab itu sangat penting kalau anda buat pemeriksaan darah, blood screening, health screening, pasti akan anda masukkan sekali pemeriksaan infectious screening, termasuk Hep A, Hep B, Hep C. Okay. Now, Hep D pun ada. Nombor 4, Hep D, hepatitis D ni disebabkan oleh apa? Virus hepatitis D pula, sesuai dengan namanya. Now, ni agak jarang. Disebabkan apa? Biasanya pengidap hepatitis D ni adalah pesakit-pesakit yang mengidap hepatitis B. Okay? Tapi sangat jarang. Dan terakhir nombor 6, hepatitis E. A, B, C, D, E. Senang kan nama dia? Berurutan A, B, C, D, E. E ni disebabkan biasanya oleh sejenis binatang yang biasanya carrier, pembawa virus hepatitis E ni adalah dalam daging babi yang daging babi yang raw, yang tidak dimasak dengan sempurna, dan juga shellfish. Kalau anda makan seafood tu, hati-hati makan shellfish. Shellfish ni sebab dia tinggi juga incidence ada virus hepatitis E ni. Alright? Okay. So itu jenis hepatitis yang disebabkan oleh viral infection. Now, jenis yang lainnya disebabkan oleh alkohol. Dinamakan sebagai alcoholic hepatitis. Ini memang kita sudah sedia maklum lah. Alright? Buat mereka yang kalau anda tengok, cara-cara kita nak tengok seseorang itu sama ada alkoholik atau tidak, kita tengok perut dia. Sebab alkoholik, dia meminum alkohol memberi stres, memberi tekanan, memberi beban kepada hati untuk metabolize, maksudnya untuk memproses segala jenis alkohol yang diminum tersebut. Dan bila hati asyik bekerja dan diberi tekanan dan stres, dia akan membesar. Maka timbullah istilah enlarged liver. So biasanya kalau kembung tu, kalau doktor check perut tu, boleh rasa lah, boleh tahu, oh ni hatinya membesar. Dari normal. Now, selanjutnya, apa yang secara umumnya penyakit hepatitis ni, biasanya tak kisahlah jenis apa pun, penyakit ini peringkat awalnya rata-ratanya no signs and symptoms, tidak menunjukkan gejala. Jadi agak bahaya sebenarnya. Bila dah timbul gejala, barulah ianya mungkin sudah agak serius. So antara gejala umum bila seseorang itu kena hepatitis adalah nombor 1, demam. Demam, pening kepala, mual dan muntah, rasa fatigue atau cepat penat, dan energy level berubah drastik. Ada sakit otot dan sakit sendi. Ada penurunan selera makan, tak nak makan. Dan paling penting, di bahagian perut ada rasa abdominal discomfort atau pain, sakit perut atau sakit abdomen, atau rasa tak selesa. Dan dari sudut warna urine akan berubah menjadi warna hitam, dark, and foamy, and berbuih. Dia berbuih warna gelap, seperti teh tu. Seperti teh kita masak tu, teh gelap tu, dia warna lain sikit. Dan itu warna urine. Warna najis, stool pula, dia warna pale. Warna pale, agak kadang-kadang ada warna kelabu-kelabu sikit, warna coklat yang tak seperti biasanya. Pale maksudnya dia pudar-pudar kan. Dan najis tersebut dia timbul light stool. Menunjukkan bahawa kalau najis tu timbul, menunjukkan bahawa kadar lemak dalam najis tu tinggi. Jadi lemak tak dapat diproses oleh hati sehingga dikeluarkan melalui najis. Sebab itu najis tersebut timbul dengan warna yang light, yang pale, pudar. Dan ni antara gejala yang anda boleh detect sendiri. Kalau anda ada masalah jaundice atau warna kekuningan di mata atau di kulit juga, anda boleh nampak sebab peningkatan bilirubin. Bilirubin itu adalah satu komponen yang dihasilkan oleh hati. Dan antara gejala lain pula adalah seseorang yang mengidap hepatitis ni akan merasakan satu keadaan di mana mereka dulunya kalau ambil minum kopi boleh kan, ambil makanan-makanan yang ada lemak ni tiba-tiba mereka intolerance, tak boleh makan. Kalau minum kopi rasa macam perut sebu kan, rasa tak selesa. Makan benda yang
tinggi dengan lemak, sama ada saturated, lemak tepu atau tak tepu pun, mereka akan rasa gejala yang lain pada luar pada kebiasaannya. Jadi kena hati-hati Okey. Dan sudah tentulah kalau yang kerap minum alkohol tu, tiba-tiba dia minum, rasa lain sebab hatinya dah tak berfungsi dengan baik. Okey, so itu antara gejala yang anda boleh kita panggil screening lah. Kalau misalkan anda ada, segeralah ke klinik atau hospital untuk pemeriksaan lanjut oleh doktor. Okey. Now, biasanya kalau pengobatan konvensional di hospital, nombor satu ada obat antiviral. Kalau yang hepatitis, biasanya doktor akan cek darah, akan cek hepatitis A, B atau C, okey, tergantung jenis, dan dia akan beri obat antiviral. Dan kalau hatinya sudah rosak, hati boleh melakukan liver transplant, boleh juga Dan hati ni satu organ yang sangat unik kerana ianya adalah satu-satunya organ yang boleh menghasilkan sel. Contoh, kalau kita buat operation, kita buang sebahagian daripada hati tersebut, bahagian yang hilang tersebut, yang dibuang oleh operation, boleh tumbuh dengan sendirinya, boleh regenerate by itself. Berbeza dengan sel-sel dalam organ-organ dalam badan yang lain, tidak ada kemampuan tersebut. Hati saja yang ada. Contoh, kalau kita buang buah pinggang satu, jadi badan kita tak dapat hasilkan lagi buah pinggang. Okey. Kalau kita operate the liver, liver boleh tumbuh kembali. Jadi hati ni adalah organ yang sangat kuat sebenarnya sebab ianya mesin untuk detox, mesin pembersih badan kita. Okey. Now, next adalah apa lagi? Okey, antara cara untuk kita membantu liver, membantu hati kita yang ada masalah hepatitis. Misalkan kalau anda di rumah sana, viewers yang mungkin ada masalah hepatitis, antara cara, strategi saya nak ajar anda untuk melawan, bukan melawan ke? Melawan lah untuk cuba pulih daripada hepatitis. Nombor satu, kita ada strateginya. Nombor satu, strategi yang pertama adalah melalui pemakanan, diet. Okey. Now, diet yang anda perlu fokuskan adalah diet yang bersifat anti-inflammatory, iaitu anti radang. Simple saja. Apakah diet anti radang? Diet yang dipenuhi dengan nutrition dense food, iaitu makanan yang padat dengan zat dan nutrisi, bersumber daripada mana? Daripada buah-buahan dan sayur-sayuran, daripada whole and real food. Bila kita bicara tentang whole dan real food, adalah makanan yang whole and real, makanan yang betul, yang tidak berubah sifat dan bentuknya, yang tidak diproses. Okay? So, anda kena fokus kepada makanan real food, makanan real. Elakkan makanan junk food, makanan sampah, seperti makanan-makanan yang diproses. Itu semua makanan sampah. Anda kena tengok, memang ianya sampah pun, kan? Nama pun junk food, memang sampah lah. Okay? So, tinggalkan makanan sampah, makanlah makanan yang real food, buah-buahan dan sayur-sayuran. Okay? Now, so whole real food, and then antara strategi lain anda kena ambil, okay, diet anda haruslah rendah dengan karbohidrat. Okay, sebab karbohidrat adalah gula. Simple as that. So, contoh karbohidrat adalah daripada apa? Nasi, daripada roti, daripada mi, daripada apa lagi, kuih tiaw, kan? Apa nama tu, bijirin, semua yang ada karbohidrat, pasta, mi, pizza, makanan segera, semua ada karbohidrat. Kena elakkan yang proses. Ambil, kalau nak karbohidrat pun, paling banyak suku pinggan sahaja. Macam mana nak quantify suku pinggan? Lebih kurang segenggam tangan anda, right? So, this is how to quantify your quarter plate of carbohydrate. Okay? Segenggam ni lah, right? Kalau tak makan nasi pun lebih baik. Okay? Sebab, perlu diingat, badan kita tidak memerlukan karbohidrat. Tidak ada istilah essential carbohydrate. Essential maksudnya badan perlu untuk kelangsungan hidup. Sebab badan kita sendiri Allah jadikan secara fitrah boleh menghasilkan gula dengan sendirinya. Gula tu karbohidrat lah, dengan memecahkan lemak. So tak perlu pun, tidak ada essential carbohydrate. Tapi dia ada essential protein, essential fat atau lemak. Okay, so kurangkan karbohidrat, limitkan quarter plate saja dalam sehari. Okay, alright, dalam segenggam tangan. Now, yang paling penting apa dia?
protein anda kena jaga sebab bila hati anda bermasalah, jadi ada risiko-risiko yang berlaku di mana anda akan mengalami masalah muscle loss dan malnutrisi. Malnutrisi ni maksudnya apa yang anda makan berpotensi untuk kadar serapan dalam badan anda akan berkurang sebab enjin metabolisme badan anda iaitu hati terganggu. So anda ada risiko untuk ada masalah otot yang berkurang, muscle kita panggil muscle loss, dan juga malnutrisi, kurang zat. Sebab itu sangat penting anda diet kena tinggi dengan protein. So protein perlu ditingkatkan macam mana ni? Anda ambil, kalau ikut DND, anda lebihkan plant based protein. Plant based protein daripada mana? Daripada soya, daripada tahu, daripada tempe, daripada brokoli, semua ada protein sebenarnya. Daripada sayur-sayuran semua ada protein sebenarnya, sayur-sayuran. Antara yang bagus sebenarnya adalah mushroom. Mushroom pun bagus juga. Saya sangat sarankan ambil reishi dengan shiitake. Dua ni bukan sekadar tinggi dengan protein, tetapi reishi dengan shiitake cendawan ni dia ada sifat antiviral. So dia boleh bantu sekaligus lawan viral hepatitis tersebut, virus hepatitis. Okay, so that's fokusnya low carbohydrate, high in protein. Now, lemak bagaimana? So dari sudut lemak pula, anda kena elakkan lemak trans fat. Trans fat ni datang daripada mana? Daripada minyak-minyak yang melalui proses hydrogenasi. Dia telah melalui proses memasukkan hidrogen dalam minyak tersebut. Dari mana datang? Daripada semua makanan segera, semua makanan proses ada trans fat. Planta, margarin, semua ada trans fat. Yang dalam botol, sos-sos semua tu ada trans fat. Mayonis semua ada trans fat. Jadi cara nak cek macam mana? Ceknya anda pergi ke supermarket, belik belakang label setiap produk, cuba cari trans fat. Mesti ada punya. Tak dapat lari trans fat. Jadi kalau ada, cuba elakkan makanan proses. Sebab trans fat ni apa? Dia menyebabkan oxidation di sel hati anda, menyebabkan hati anda lebih mudah untuk rosak. Okey. Tapi boleh ambil lemak sihat. Kalau anda nak fokus lemak sihat, antara yang bagus, nombor satu, minyak zaitun. Ambillah minyak extra virgin olive oil. Right? Dan boleh ambil MCT, ambil minyak kelapa dara. Okey, pun bagus, tinggi dengan saturated fatty acid yang sihat. Alright. Dan boleh ambil juga red palm oil, RPO pun bagus juga. Minyak kelapa sawit merah, tak ada masalah. Itu tiga ini adalah minyak sihat. Okey. Right. Dan kalau anda nak ambil juga habatus sauda, black seed oil, tak menjadi masalah. Sebab bila kita ambil habatus sauda, dia tinggi dengan compound thymoquinone. Satu compound nama thymoquinone, dia manfaatnya boost immune system. So kita juga nak boost immune system supaya badan kita dapat melawan virus tersebut. Okay, right. So itu adalah diet. Diet. Okay, so sudah tentu anda perlu tinggalkan gula. Sebab gula begini, karbohidrat dan gula ni, bila kita makan glukos, hati gula yang badan kita hanya akan menggunakan gula dalam paras yang tertentu yang diperlukan oleh badan. Okey, dalam satu masa yang tertentu. Kalau kita ambil gula berlebihan, tak kisah berlebihan tidak, badan kita akan menyimpan glukos tersebut, gula tersebut ke dalam hati dan ke dalam otot sebagai simpanan. So kalau kita makan gula berlebihan, hati kita akan terbeban, dibebankan dengan simpanan gula yang tidak sepatutnya ada di situ. Maka timbullah fatty liver. Dan gula yang disimpan dalam hati adalah dalam bentuk lemak. Sebab itu namanya fatty liver, dalam bentuk lemak. Okay? So sebab tu kalau kita makan gula banyak, hati lebih mudah untuk berlemak. Kalau kita makan lemak banyak, lemak sihat, hati tidak akan berlemak. Simple as that. Okay? So biasanya kita salah perception, mengatakan bahawa kita kena kurangkan makan kolesterol, makan lemak ni, takut hati berlemak. Tidak sebegitu. Gula lah yang menyebabkan hati berlemak. Okay, so next adalah
Apa lagi? Tu dari segi diet. Alright, dari segi nombor 2 is nutritional liver support. So kita nak support liver kita dan bantu detox. Okay, dia ada beberapa jenis vitamin yang penting. Nombor 1 vitamin yang paling important, paling penting adalah vitamin E. Vitamin E anda boleh dapatkan dari sumber tocopherol atau tocotrienols. Duanya bagus sebab vitamin E boleh membantu menurunkan enzim liver, ALT dengan AST. Okey, khususnya pada penderita hepatitis C. Alright, so vitamin E boleh, biasanya banyak di sumber red palm oil lah, daripada kelapa sawit. Boleh cari di farmasi. Alright, next adalah yang paling penting juga, okey, adalah vitamin B complex. Now, vitamin B complex terdiri daripada gabungan 8 hingga 9 jenis vitamins. Vitamin B1, B2, B6, B9. Okey, yang penting B12. Okey, B12 alright, atau mecobalamin penting untuk satu proses namanya methylation. Now, methylation ni proses untuk detox sel hati. Sebab itu vitamin B complex bukan sahaja baik, penting untuk saraf, tapi untuk hati juga, untuk detox. Jadi boleh cari di farmasi vitamin B complex. Okey, dah banyak dah sekarang brand, boleh tanya farmasis. Alright. Yang penting lagi apa dia? Next adalah okey, zinc. Zinc pun boleh cari, tapi pastikan cari jenis zinc yang bagus. Zinc picolinate atau zinc glycinate, dua tu. Sebab zinc ni penting untuk immune system. So badan kita nak melawan virus memerlukan imun yang kuat. So zinc akan membantu meningkatkan immune system. Alright. Apa lagi? Alright, ini yang paling penting juga. Now, antara tumbuhan-tumbuhan yang bagus, yang baik, yang ada sifat liver protective, okay, memberi perlindungan kepada sel hati dan melawan jangkitan atau keradangan disebabkan oleh virus, adalah milk thistle. Sebab milk thistle ni dia tinggi dengan satu compound silymarin, nama dia silymarin. Okay, silymarin ni milk thistle datang daripada satu tumbuhan lah, tumbuhan nama dia Silybum marinum, macam itulah nama tumbuhan tu kan. Tapi anda boleh cari di farmasi milk thistle. Sebab milk thistle kalau ikut kajian awal memang ada banyak manfaat untuk penderita penyakit chronic liver disease, penyakit yang ada masalah berkaitan dengan hati. So milk thistle cari, atau dia punya keyword is silymarin. Silymarin. Okey. Apa lagi yang penting? Ada satu akar, okey, daripada nama dia Leorice root. Yang ini nama dia ni sikit, anda boleh cari. Okey, glycyrrhizin. Glycyrrhizin ni ekstrak daripada satu akar. Ejaan dia GLY, okey, RYRRHIZIN, glycyrrhizin. Boleh cari di farmasi juga. Ini juga ada satu kajian dibuat menunjukkan satu potensi, satu manfaat untuk memberi perlindungan kepada sel hati untuk pulih daripada jangkitan hepatitis, okey, viral. Alright. Yang antara yang penting lagi apa dia adalah anda boleh cari di situ, okey, suplemen yang nama dia methionine dan cysteine, dua ni Okey, methionine dan cysteine ni sangat penting untuk liver detox, untuk membantu hati untuk membersihkan organ hati. Okey, so methionine dan cysteine. Okey, dan dua phytochemical ni, phytonutrients ni ada banyak dalam mana? Dalam red pepper, bell's pepper tu kan. Anda boleh makan banyak-banyak bell's pepper, anda makan banyak-banyak garlic pun tinggi dengan methionine and cysteine. Onions, garlic, bawang putih, onions, bawang besar pun tinggi, broccoli pun tinggi. Okey, dan semua sayur-sayuran yang kita panggil ada bitter taste, maksudnya rasa pahit tu. Kan? Rasa pahit. Kalau anda makan sesuatu tumbuhan ada rasa pahit tu, jadi sebenarnya rasa pahit tu adalah satu komponen yang berfungsi antara lain sebagai liver detox. Okey, kalau antara yang bagus adalah ini, semua ulam raja, pegaga yang rasa pahit-pahit sikit tu cukup bagus. Okey. Dan apa lagi? Okey, untuk misalkan anda ada masalah hepatitis, anda perlu berhati-hati sedikit. Okey, anda perlu berhati-hati dari sudut apa?
Nombor satu, anda perlu berhati-hati dari sudut agar tidak terlalu mengambil makanan yang tinggi dengan zat besi atau iron. Okey, sebab zat besinya organ yang berfungsi untuk metabolisme dan memproses zat besi ini adalah hati, organ utama. So, dikhawatiri kalau anda ambil makanan yang terlalu tinggi dengan zat besi, hati yang bermasalah tersebut tidak dapat nak proses. Jadi akan berlakulah iron overload. Terlalu tinggi zat besi dalam badan. Okey. Dan antara yang anda perlu jaga-jaga dan hati-hati, okey, jangan terlalu ambil banyak. Makanan tinggi dengan zat besi adalah sudah tentu red meat. Red meat pun kalau daging-daging lembu, daging kambing, daging haiwan dan sudah tentu kalau ikut DND kita lebih memilih makanan buah-buahan dan sayuran And then oyster pun hati-hati, jangan terlalu ambil banyak sebab tinggi dengan zat besi. Apricot, apricot ni kena hati-hati juga sebab kita tak nak iron overload. Kita nak beri hati kurang kerja agar boleh berlaku proses regenerasi, boleh berlaku proses cell repair dan boleh berlaku proses hati untuk melawan jangkitan hepatitis, jangkitan virus hepatitis. Okey. Dan alright, ini saya nak kata akhir kan. Saya nak sangat syorkan pada anda kalau yang ada masalah hati, kadang-kadang bukan disebabkan oleh virus pun. Kadang-kadang mungkin ada masalah hepatitis disebabkan oleh keradangan. Kalau cek darah, ALT dengan AST mungkin tinggi, atau GGT pun tinggi lah kan? So anda sangat bagus kalau ambil air kelapa. Air kelapa ni cukup baik, cukup padat dengan nutrisi dan zat, boleh membantu badan anda membina kekuatan untuk melawan jangkitan, untuk memulihkan hati anda. Dan tadi saya sebut pasal sayur-sayuran yang pahit ni kan, pahit payau ni. Nombor satu, carrot. So lobak merah jangan tinggal, carrot kan, turnip, radish, lobak merah, turnip, lobak putih, potato, apa nama tu, kentang pun bagus bagus kerana ada compound untuk liver detox. Jangan lupakan beetroot. Beetroot pun bagus untuk liver detox. So beetroot, radish, turnip, carrot yang rasa-rasa pahit payau tu sangat bagus. Okey. Dan terakhir, ini untuk kalau anda ada masalah hati, yang ini wajib anda ambil iaitu kopi. Okey, kopi ni saya boleh katakan satu functional food yang kita boleh saya boleh katakan superstar lah. Superstar dalam mendetox hati. Dia kira macam player utama lah. Jangan tinggalkan minum kopi kalau anda ada masalah hati. Okey, tapi kopi sudah tentu. Kopi ni sebab ada banyak kajian yang dibuat menunjukkan kopi adalah satu makanan yang cukup kuat untuk detox hati. Okey. Satu kajian menunjukkan bahawa kalau anda ambil 2 cawan kopi dalam sehari menurunkan risiko 44%. So kalau anda ambil 2 cawan kopi sehari selama 3 bulan berturut-turut, risiko anda yang ada masalah hati untuk berlakunya liver cirrhosis atau hati anda mengeras sekaring menurun 44%. Kalau ambil 4 cawan sehari, turun lagi risiko liver cirrhosis 65%. Okey. So menunjukkan apa? Kejap, saya tekak ke atas pula ni minum air sikit. Okey. So menunjukkan apa? Menunjukkan kopi ni sangat baik. Sangat baik. Alright. So saya sangat-sangat digalakkan ambil kopi O lah. Alright. Kalau boleh americano. Okey. Jangan pakai kopi latte ke kan, cappuccino ke, affogato ke, apa nama yang viral, saya lupa nama dia. Okey. So minum kopi O. Okey, sangat baik kalau anda ada di rumah sana ada yang reti buat bulletproof coffee. Itu pun cukup baik. Antara cara nak buat bulletproof coffee ni, biasanya penggemar keto diet, mereka mencampurkan kopi dengan pure butter. Pure butter ni bukan butter yang kat pasar tu pure butter. 1 sudu dan campur dengan 1 sudu besar minyak kelapa dara BCO.
anda minum tu memang cukup baik sebenarnya untuk liver detox dan untuk badan anda berada dalam keadaan ketosis, untuk mereka yang mengamalkan keto diet lah. Okey, so kopi bulletproof pun boleh, kopi O pun tak ada masalah tak ada masalah, boleh. Cuba ambil 2 cawan sehari lah minimum untuk bantu detox. Kenapa kopi ni istimewa? Dia ada satu compound nama dia chlorogenic acid. Now, chlorogenic acid ni satu, dan ada kafein. Kafein pun bahan istimewa dalam kopi yang detox hati. Dan ada 2 lagi, cafestol, kahweol. Dia cafestol dan kahweol ni, dia gabungan 2 ni. Now, dia ada 100 lebih phytochemical dalam kopi. Tapi 4 ni yang paling utama. Fungsi mereka ni, 4 komponen ni bantu hati untuk detox dan berfungsi dengan baik. Okay? So, saya sangat sarankan anda ambil kopi 2 cawan sehari. Okay? Kalau anda coffee lover, 4 cawan pun tak apa. Tapi jangan lebih pada 4 Jangan lebih pada 4. Kita khawatiri terlalu banyak kafein pula. Okay? Dan cara nak minum kopi, pastikan 3 jam sebelum waktu tidur anda. Kalau tidur pukul 10, paling lambat pun ambil pukul 7 lah. Sebab kita tak nak ganggu waktu tidur anda. Sebab apa? Waktu tidurlah waktu yang paling penting untuk organ hati ni berehat dan detox. Dia waktu kita tengah berjaga ni, hati kita bekerja, dia sibuk bekerja nak buat metabolisme bagai semua kan. Bila kita tidur je, baru dia sibuk nak uruskan diri dia sendiri. Macam itulah lebih kurang perumpamaan. So bila kita tidur, kalau kita tak ada tidur yang sempurna, tak ada tidur yang good quality sleep, hati kita akan bermasalah. Semua kena pastikan tidur lena, deep quality sleep minimum 6 jam. Okay, sebab biasanya dari pukul 11 malam hingga pukul 2 pagi, antara waktu itulah hati akan bekerja untuk detox. Sebab tu kita tidur tu. Okay, so katakan anda ada masalah tidur. Okey, anda boleh ambil bantuan dengan mengambil melatonin. Melatonin adalah, tapi di farmasi boleh cari juga. Tapi saya sarankan anda untuk berbincang dengan doktor anda. Dan kalau anda ada masalah nak tidur juga, bolehlah ambil chamomile tea. Teh chamomile pun membantu untuk tidur. Membantu untuk tidur, teh chamomile. Okey, so saya rasa sesi malam ni saya akhiri sahaja. Saya harap anda semua yang ada di luar sana mendapat manfaat, insya-Allah. Saya doakan anda yang mungkin diuji dengan sakit hepatitis, sama ada anda atau mungkin keluarga anda atau sahabat anda diberi kesembuhan, diberi syifa, insya-Allah. Kita doa sama-sama. Dan mungkin anda boleh share dan beri tips agar mereka dapat ikhtiar dengan ilmu yang saya beri malam ni, insya-Allah. Dan ingatlah bahawa setiap penyakit ada ubatnya. Jadi tugas kita jangan pernah berputus asa untuk mencari rawatan, untuk mencari ikhtiar. Setelah kita ikhtiar, kita usaha, maka barulah kita berdoa dan serahkan kepada Allah. Semoga diberi kesembuhan. So, selamat malam semua. Assalamualaikum. Selamat berehat. Kita jumpa lagi di waktu yang lain. Assalamualaikum.